Markus 11. Ketika mendekati Yerusalem, mereka sampai ke kota Betfage dan Betania di Bukit Zaitun. Di situ, Yesus menyuruh 2 orang pengikutnya pergi terlebih dahulu. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke kampung yang di hadapan itu. Apabila kamu tiba di situ, kamu akan nampak seekor anak keldai yang terikat, yang belum pernah ditunggani orang. Lepaskanlah dan bawalah keldai itu ke sini. Jika ada orang bertanya kepada kamu, 'Mengapa kamu melepaskan keldai ini?' katakanlah, 'Guru memerlukannya dan segera akan mengembalikannya.'" Pengikut-pengikut itu pergi dan mendapati seekor anak keldai yang terikat pada pintu sebuah rumah di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melepaskan keledai ini?" Mereka menjawab seperti yang diarahkan oleh Yesus. Lalu orang di situ pun membiarkan mereka pergi. Mereka membawa anak keldai itu kepada Yesus, lalu mengalas punggung keldai itu dengan jubah mereka. Kemudian Yesus menungganginya. Banyak orang membentangkan jubah di atas jalan, sementara yang lain mengirat dahan-dahan di ladang lalu menyelerakkannya di jalan. Orang ramai yang berjalan di hadapan dan yang mengikut di belakang mula berseru-seru, "Pujilah Allah, diberkatilah Dia yang datang dengan nama Tuhan. Diberkatilah pemerintahannya yang akan datang, pemerintahan Daud nenek moyang kita. Pujilah Allah." Yesus masuk ke Yerusalem, lalu pergi ke rumah Tuhan sambil memandang di sekelilingnya. Tetapi kerana hari sudah petang, dia pergi bersama-sama 12 orang pengikutnya ke Betania. Esoknya, ketika mereka balik dari Betania, Yesus lapar. Dari jauh, dia nampak sebatang pokok ara yang lebat daunnya. Yesus mendekati pokok itu untuk melihat sama ada pokok itu berbuah. Tetapi apabila dia tiba di pokok itu, dia mendapati daun-daun sahaja, kerana pada masa itu belum musim buah ara. Yesus berkata kepada pokok ara itu, "Tiada sesiapa pun akan makan buah ara daripadamu lagi." Pengikut-pengikutnya mendengar kata-kata Yesus itu. Ketika mereka tiba di Yerusalem, Yesus pergi ke rumah Tuhan, lalu mula mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Dia menunggang balikkan meja para penukar ruang dan bangku para penjual burung merpati. Dia tidak membenarkan orang membawa apa-apa pun melalui halaman rumah Tuhan. Kemudian dia mengajar orang ramai di situ. Dia berkata, "Di dalam Alkitab tertulis bahawa Allah berfirman, 'Rumahku akan disebut rumah tempat berdoa untuk semua bangsa,' tetapi kamu menjadikannya tempat persembunyian perompak." Para ketua imam dan guru Taurat mendengar kata-kata itu. Oleh itu, mereka mula mencari jalan untuk membunuh Yesus. Mereka takut akan dia, kerana semua orang kagum mendengar ajarannya. Menjelang malam, Yesus dan pengikut-pengikutnya meninggalkan kota itu. Pada keesokan paginya, ketika mereka melewati pokok ara itu, mereka melihat pokok itu sudah mati sehingga ke akar-akarnya. Petrus teringat akan apa yang telah berlaku. Dia berkata kepada Yesus, "Guru, lihatlah, pokok ara yang guru kutuki sudah mati." Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah, maka kamu dapat berkata kepada bukit ini, 'Terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut.' Jika kamu tidak ragu-ragu, tetapi percaya bahawa apa yang kamu katakan itu akan berlaku, perkara itu pun akan dilakukan untuk kamu. Oleh itu, ingatlah, apabila kamu berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahawa kamu telah menerimanya, kerana apa sahaja yang kamu minta akan diberikan kepada kamu. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah kesalahan sesiapa pun, supaya Bapa kamu yang di syurga juga akan mengampunkan dosa kamu. Jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa kamu yang di syurga juga tidak akan mengampunkan dosa kamu." Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di dalam rumah Tuhan, para ketua imam, guru Taurat dan pemimpin masyarakat Yahudi datang kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan hak siapakah kamu melakukan perkara-perkara ini? Siapakah yang memberikan hak kepadamu untuk melakukannya?" Yesus menjawab, "Aku akan bertanya satu soalan saja kepada kamu. Jawablah dan aku akan memberitahu kamu dengan hak siapa aku melakukan perkara-perkara ini. Katakanlah, dengan hak siapakah Yohanes membaptis orang? Dengan hak Allah atau manusia?" Mereka mula berbincang sesama sendiri.
apakah yang akan kita katakan jika kita menjawab dengan hak Allah? Dia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepada Yohanes? Tetapi jika kita berkata dengan hak manusia, Mereka takut akan orang ramai kerana semua orang berpendapat bahawa Yohanes seorang nabi. Oleh itu, mereka menjawab. kami tidak tahu. Yesus berkata kepada mereka, Jika demikian, aku pun tidak mahu memberitahu kamu dengan hak siapa aku melakukan perkara-perkara ini.